Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita pada sesi tadabbur yang dibawakan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh bahagian dakwah JAKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Nazri Mustaqim, bertugas sebagai pegawai komunikasi korporat di unit komunikasi korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu surah yang sangat popular, sangat sinonim, tak perlu kita hafal, tetapi kita dapat membacanya at least, dan kita sebenarnya tak pernah hafal pun surah ni, Suratul Fatihah. Surah yang menjadi kewajipan kepada kita sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam untuk kita baca sepanjang 17 rakaat sehari semalam, bermula subuh hari sehinggalah ke isyak. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menarik adalah surah ini sangat banyak dibentang oleh para mufassir dan para ulama tadabbur, dan mereka sudah pun membahaskannya dari pelbagai sudut, dari pelbagai aspek, sama ada hubungan surah ini dengan 113 surah yang lain, ataupun bagaimana surah ini boleh diangkat menjadi pembuka kepada Quran dan keseluruhan surah itu sendiri. Apa yang saya nak berkongsi pada hari ini adalah dari beberapa sudut pandang yang saya kira sangat menarik dan sangat mengujakan. Jadi harap-harap tuan-puan pun teruja bila mendengar ataupun mengetahui aspek-aspek yang bakal disentuh. Pertama, surah ini terbahagi kepada dua part. Part yang pertama adalah pujian dan fakta tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, sehinggalah ke Maliki Yaumiddin. Semuanya berbentuk pujian ataupun pernyataan fakta tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu first part. Second part pula merupakan permintaan dan jenis keperluan manusia. Permintaan dan jenis keperluan manusia. So apa yang manusia minta? Manusia minta, dan dari sudut keperluannya adalah bagaimana dia boleh dipandu dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana dia boleh dipandu dalam kehidupan dunia ini sebagai persediaan kepada akhirat. Itu the most crucial part, the most important thing dalam kehidupan manusia. Jadi first part adalah tentang pujian kepada Allah, second part adalah permintaan manusia, dan dia dibatasi ataupun digaris batas oleh ayat kelima, iaitu himpunan keduanya, himpunan na'bud dan himpunan nasta'in. Dalam ayat 5 adalah gabungan yang disembah dan yang perlu kepada pertolongan. So begitulah sudut pandang pertama suratul Fatihah, terbagi kepada dua, bagaimana Allah dipuji dan bagaimana manusia ini sentiasa perlukan bantuan dan pertolongan. Dia digaris batas oleh ayat yang kelima, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Okey, itu yang pertama. Sudut pandang yang kedua, pada part yang pertama, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim ataupun daripada Alhamdulillahirabbil alamin sampailah ke Maliki Yaumiddin, semuanya terdiri daripada isim, kata nama, noun, isim. Second part pula didahului dengan fi'il, ihdinas siratal mustaqim, dan ada perkataan na'budu, nasta'in, an'amta, semuanya fi'il. So apa beza isim dan fi'il? Isim atributnya, kesan daripada penggunaan isim adalah isim ni tandanya kekal, isim ni tidak terikat dengan masa, dan isim ni dia begitu daripada awal sampai akhir selama-lamanya. Isim. Contoh nama Tun Abdul Razak. Dia kekal dengan nama itu walaupun dia tiada sekarang, dulu, kini dan selamanya. Nama itu kekal. So yang namanya isim ini kekal selama-lamanya. Tetapi perbuatan
tertakluk kepada masa. Saya sedang duduk. Sebentar lagi saya berdiri. Sebelum ini saya berdiri dan saya datang kemari untuk duduk. So, perbuatan terikat dan terbatas dengan masa. Dan perbuatan akan berakhir. Bayangkan tuan-tuan. First part tentang Allah, dia meletakkan segala perkataan itu dalam bentuk isim, menunjukkan Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Akan tetapi second part berkaitan dengan hamba-Nya manusia diletakkan dalam bentuk perbuatan yang tidak kekal, terbatas, terkekang dan sangat lemah. Remarkable. Jadi itu sudut pandang yang kedua. Sudut pandang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, first part, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dan ini merupakan pernyataan ilmu dan fakta. Pernyataan ilmu dan fakta. Jadi sejurus selepas kita mengetahui ilmu dan fakta itu, maka kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Tadi Allah bentangkan tentang ilmu dan fakta. Selepas daripada itu, kita berjanji untuk melakukan tindakan. Kan, kita berjanji untuk melakukan tindakan. Iyyaka na'bud, hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Dan disusuli pula permohonan kita. Apa pertolongan yang kita nak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. So tadi di atas ada ilmu dan fakta. Seterusnya disusuli dengan amal dan tindakan. Amal dan tindakan. Gabungan ilmu dan amal ini adalah jalan yang lurus. Yang selama ni kita mencari-cari apa dia jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah gabungan ilmu dan fakta. Dan ini dikuatkan lagi bila kita berdoa untuk tak nak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak nak seperti mana golongan yang dimurkai, ada ilmu tapi tidak laksanakan. Dan golongan yang kedua, ad-dallin, tak ada ilmu tapi pandai-pandai nak buat. So, Fatihah adalah rangkuman ilmu dan amal, dan bagaimana kesan daripada kita hanya ambil ilmu tapi tak nak amal, maghdub, dan kita hanya nak beramal tanpa berdasarkan dengan pengetahuan dan ilmu, ad-dallin. Contohnya maghdub dan ad-dallin begini, tuan-tuan dan puan-puan. Katakanlah saya beli sate, balik ke rumah tengah hari, pesan pada anak yang sulung. Anak ada 2 orang, yang sulung dengan yang bungsu. Pesan pada yang sulung, waktu tu yang bungsu berada di atas rumah, yang sulung yang keluar rumah ambil sate. Saya pesan ini untuk makan waktu buka nanti. Tolong simpan atas meja atau tolong simpan dalam microwave. Nanti kita balik, kita buka makan sate. Dah pesan elok-elok. Kemudian saya pun pergi kerja. Balik petang setelah mengharungi jam, tapi dalam hati berbunga-bunga sebab nanti buka nak makan sate. Sampai ke rumah, rupanya yang sulung dan yang bungsu sedang melahap sate dan tinggal beberapa cucuk dan lidi bersepah. Kalau kita nak marah, kita marah siapa? Yang sulung, sebab dia tahu kita pesan dan dia langgar. Yang bungsu marah juga sebab dia tak tahu apa-apa tapi dia buat juga. So itu contoh maghdub dan itu contoh dhalin. So tuan-tuan dan puan-puan, selamat beramal, selamat bertadabbur. Demikianlah sedikit ringkas tadabbur suratul Fatihah untuk renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.